الله العظيم الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اقطع علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ni diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita berada dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, kita di antara insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam taman-taman syurga Allah di dunia, agar kita diberikan kekuatan dan petunjuk untuk kita benar-benar memiliki syurga yang hakiki dan abadi ketika mana kita balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sedar tak sedar kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia di atas muka dunia yang walaupun meninggal dunia tetapi masih lagi disambut hari kelahiran dia, melainkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang Taman Langkawi mati sambut hari lahir? Tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta sila mai rumah saya tang ni, insya-Allah. Pipi sampai rumah dia, kita tanya dia ni kenuri apa ni? Kenuri hari lahir. Dia pun bawa keluar kek 70 batang. Lilin atas kek tu ada 70 batang. Lepas tu kita tanya, "Hai, awak yang banyak sangat lilin, bukan hampa semua anak bawah halus-halus ya?" Dia kata, "Memang, tapi kami ni buat hari lahir untuk arwah ayah saya, Padang Pita." Maknanya apa dia? Tak pernah berlaku orang biasa disambut hari lahir setelah kematian, melainkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih diingati hari kelahiran Rasulullah, walaupun Rasulullah wafat hampir 1400, hampir 1500 tahun. Muslimin muslimat rahimakumullah, inilah bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah dilahirkan oleh ibu dia dalam keadaan telah dikhitankan Allah Subhanahu wa taala sejak daripada dalam kandungan lagi, dan dibersihkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dilahirkan oleh mak dia Siti Aminah. Tidak ada setitis darah pun bersama dengan kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak muslimin muslimat rahimakumullah
Seandainya kita nak cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan nak ceramah maulid, hanya sekadar nak mengingati Rasulullah bersempena bulan kelahiran Rasulullah, dan apa yang kita minta ialah untuk sama-sama kita diberikan kekuatan agar kita menjadi insan yang memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat sekali kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Selawat Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah keberkatan, kerahmatan, keampunan, dan insya-Allah dijauhkan orang-orang yang berselawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada azab seksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua yang kita nak minta pada malam ni ialah memperbanyakkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Di antara sunnah yang Rasulullah paling suka ialah mendirikan salat fardu secara berjemaah sebagaimana yang kita lakukan pada malam ni. Di antara sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila orang minta tolong Rasulullah, tidak pernah sesekali Rasulullah mengecewakan orang tersebut, melainkan Rasulullah akan tolong dengan semampu daya. Di antara sunnah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberi salam terlebih dahulu, sehingga kan sahabat-sahabat yang nak bagi salam kepada Rasulullah tak sempat, kerana pantasnya Rasulullah memberi salam terlebih awal kepada para sahabat. Dan di antara makanan yang disukai oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tamar, yakni kurma basah, dan juga madu. Dan kita tidak boleh bermadu, cuma kita boleh makan madu, tapi takut nak simpan madu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang bila kita pergi beli nangka, orang perempuan tanya tuan kedai ni nangka biasa ke? Tuan kedai tu pun betul dia bang dak kau ni nangka madu. Maka bini kita pesan dekat kita, pergi beli binatang lain, jangan dibeli nangka. Pasal apa? Nangka berkaitan dengan madu. Dia tak bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu rahimakumullah, takut bermadu, walaupun bunyi madu, tapi berbeza maksud bermadu dengan madu tu. Madu ialah manisan yang manis yang mai daripada lebah ataupun kelulut. Bermadu mai daripada kemanisan seorang wanita. Nampak? Cakap wani buat tak wani. Maka nampak berani, apa buat? Aku tak berani. Aku reti cakap ya berani dah. Tapi maka nampak berani, up to you lah. Duk tengok ibu-ibu di belakang bila bercakap bab bermadu, ibu-ibu muka jadi lain, nak merah. Wadah ya belakang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Berbalik kepada kitab kita, iaitu Alam Barzakh ataupun Alam Kubur, kita sampai pada muka surat yang ke-36. Jadi kita cerita setakat itulah tentang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Allah jaga Rasulullah, keturunan Rasulullah tidak pernah melakukan zina. Hebat Rasulullah. Yang penting kita ni bila ketika mana duduk di hari akhirat, kita yang tak pernah minta untuk jadi umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila kita dilahirkan ke dunia, Allah bukan hanya sekadar menjadikan kita ni orang yang beriman dengan Allah, walaupun asalnya iman kita ni mai daripada keturunan, tetapi kita top up keimanan kita dengan ilmu, top up iman kita dengan amal ibadat, top up iman kita dengan akhlak. Alhamdulillah. Walaupun kita iman ni mai daripada keturunan sebab dilahirkan oleh mak yang beragama Islam, dan kita tak minta kepada Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi inilah istimewanya kita dapat daripada Allah. Allah menjadikan kita sebahagian daripada umat akhir zaman,
umat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling hampir dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sayang Rasulullah, orang yang sanggup menggantikan darah dia. Barang siapa yang menumpahkan darah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah setelah kematian tuan Rasulullah Abdul Muttalib, setelah usia Rasulullah 8 tahun, maka dipelihara oleh bapa saudara dia Abu Talib, orang yang hampir dengan Rasulullah, orang yang membenarkan Rasulullah berdakwah di Mekah. Rasulullah berani sedikit berdakwah di Mekah kerana ada bapa saudara dia yang nama dia Abu Talib. Tetapi Abu Talib tidak beriman kepada Allah saat kematiannya. Alhamdulillah, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan lahir di zaman Rasulullah, walaupun kita tidak berada di sisi Rasulullah, tetapi Allah pilih kita untuk jadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat di atas muka dunia sehingga kan Rasulullah boleh menyeraikan nama kita di kalangan umat-umat yang akan diberikan syafaat oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Tepuk dada, tanya iman. Apa dia hang buat? Bila hang dapat nikmat menjadi umat Rasulullah, apa dia yang buat supaya nama hang disenaraikan oleh Rasulullah? Sebahagian umat yang dapat pertolongan daripada Rasulullah tu pun dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak berhenti dah ni. Pergi sambung lagi. Nak berhenti terus. Tak, bukan berhenti kuliah. Berhenti bab Rasulullah. Selawat banyak-banyak. Muslimin muslimat rahimakumullah. Muka surat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Percayalah, ada seorang ahli syair mengatakan, Pernahkah orang itu selesai daripada hajat keperluannya? Tidak satu pun hajat yang selesai, melainkan pasti berpindah ke hajat yang berikutnya. Inilah manusia yang apabila hidup di atas muka dunia, melihat dunia itu sebagai satu tempat untuk hanya semata-mata menikmati kelazatan, menikmati kenikmatan, kemanisan dunia. Tetapi mereka lupa untuk mencari bekalan yang hakiki dan abadi. Ibarat muslimin muslimat rahimakumullah, kita ni terdampar di sebuah pulau yang ramai di kalangan kita bila terdampar di sebuah pulau, dia fikir nak makan apa di pulau tersebut sehingga lupa fikir macam mana nak balik mai ke daratan. Kita duk fikir apa nak makan. Ada nyok muda, kita makan nyok muda. Ada pucuk kayu, kita makan pucuk kayu. Ada ketam batu, kita makan ketam batu. Atas dasar untuk meneruskan hidup di pulau tersebut. Tapi kita tak pernah fikir macam mana nak selesai masalah kita untuk kita jangan duduk di pulau ni. Kita tak boleh duduk di pulau ni lama-lama. Akhirnya bekalan dia akan habis. Kita kena fikir macam mana nak balik mai darat ni, tempat asal kita ni. Macam inilah muslimin muslimat rahimakumullah, ramai orang yang hidup di atas muka dunia fikir hanya untuk dunia, tapi terlupa fikir untuk bekalan akhirat. Itu intro dia. Apa contohnya? Ni seorang penyair mengatakan tidak ada manusia di atas muka dunia bila dia mementingkan dunia, hubbu dunia, dia akan rasa puas dengan dunia dia. Tak ada. Dia bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya. Alhamdulillah usaha dia sampai dia tak semayang. Dia bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya. Alhamdulillah usaha dia sampai dia tak pernah main surah Taman Langkawi. Dia berusaha untuk jadi orang yang kaya sehingga kan dia meninggalkan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Akhirnya dia memiliki kekayaan tersebut. Alhamdulillah. Adakah dia berpuas hati dengan kekayaan dia miliki? No. Lepas dia dapat hajat memiliki kekayaan, dia akan main hajat yang baru untuk dia buat pula. Dia kata kaya-kaya dah, tapi aku tidak dihormati. Kaya-kaya dah, tapi aku tidak disanjungi. Macam mana aku nak buat supaya aku disanjungi ni? Maka dia akan dicalonkan dalam pihak Arya yang ke-15. Contohlah. Contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bila dapat dah benda ni, dia tak puas lagi, dia akan cari benda lain pula untuk kepuasan dunia yang tak pernah habis. Sedangkan umur dia meniti senja, kematian dia makin hampir, bekalan hakiki abadi akhirat dia tak pernah cari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berlaku tak benda ni? Berlaku. Orang yang hidup atas muka dunia semata-mata memikirkan keperluan dunia, malah melampaui batas, tapi tidak pernah memikirkan persediaan untuk balik di hari akhirat yang hakiki, yang abadi, yang akan duduk di situ sampai bila-bila, selama-lamanya, tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu yang lebih baik, setelah kita dapat mengingat kepada kematian yang tidak dapat ditentukan waktu dia, kita pasti akan bersegera melakukan amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Dia katakan hampa tahu mati bukan ada waktu. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, kematian tidak ada belas kesian. Bagaimana seorang isteri dan suami berlaku kemalangan jalan raya dan katanya isteri dia suruh suami dia keluar dan suami dia selamat keluar daripada kereta tersebut, tetapi isteri dia terbakar dalam kereta, yang apabila ditemui jenazah isteri tersebut yang baru balik daripada umrah, katanya jenazahnya tidak terbakar betul-betul, dimakan di api. Walaupun cara tu kena rentung lah, tetapi masih lagi ada jasad yang sedang sujud dalam kereta tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kematian dia tidak ada belas kesian. Dia meninggalkan suami terkontang-kanting kehilangan isteri, tetapi insya-Allah orang lain tak tahu. Kalau kita di Taman Langkawi hilang isteri khiyau 3 minggu, sama khiyau tu sama tanya tak ada ke janda ya. Asal sunyi lah pula, tak ada ke janda. Nampak? Dalam duk khiyau tanya janda lagi. Tu nasib baik dia tanya janda, malah dia tanya anak dara, dia pergi cerai. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mati tidak ada peri kemanusiaan. Orang yang mengimpikan kelahiran anak bertahun-tahun, bila dapat anak, tiba-tiba anak tu Allah uji pula dengan berbagai-bagai penyakit dan sebagainya, untuk uji kesabaran mak dan ayah budak tu. Seandainya sabar dengan ujian Allah, insya-Allah mereka dimasukkan Allah ke dalam syurga. Sebab budak yang mati itu akan menanti mak ayah dia di pintu syurga, dan tak sekali-kali masuk syurga mereka bersama anak, bersama mak dan ayah dia. Bayangkan kenapa Allah mengambil nyawa anak kami, yang anak itu kami nanti hampir bertahun-tahun, tiba-tiba ayah Allah bagi anak itu kepada kami, dan tak semena-mena ketika anak itu kami dah boleh bermanja dan sebagainya, anak itu diambil semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah abang kata kematian tidak ada belas kesian. Itu contoh dia. Sehingga kan ya Allah ya Rabbi ya Karim, seandainya hang tahu kata aku ni nak kahwin dengan suami aku, dan malam ni kami nak akad nikah di Masjid Aisyah, kenapa hang melibatkan bakal suami aku yang malam ni dia akan jadi suamiku, sebab saat lagi lepas Aisyah nak akad nikah terlibat dengan kemalangan jalan raya dan dia meninggal dunia. Seandainya benar ni nak berlaku, kenapa hang jodohkan aku dengan dia? Sedangkan kami tidak sempat dijodohkan, dia dah meninggal dunia sebab kemalangan. Dan aku menanti dia di Masjid Aisyah, keserangan, kesedihan mendengar berita kematian. Ini berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dia kata apa dia? Maka dari itu yang lebih baik, setelah kita dapat mengingat kepada kematian yang tidak dapat ditentukan waktu dia itu, kita pasti akan bersegera melakukan amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Cukupkah main sembahyang maghrib fardu berjemaah? Cukupkah hanya sekadar dengar kuliah maghrib? Tak cukup. Cukupkah saat lagi nak solat isya berjemaah? Tak cukup. Cukupkah nak baca al-mulk sebelum tidur? Tak cukup. Tetapi ada orang yang dah rasa cukup walaupun dia tak pernah sembahyang sehari semalam 5 waktu. Ada orang yang dah rasa cukup walaupun dia tidak pernah baca satu perkataan ayat Quran.
Ada orang yang dia dah rasa cukup, walaupun dia diberikan Allah rezeki, tetapi tidak pernah menyalurkan bantuan. Kemarin berapa ramai kita tengok sahabat kita yang terlibat dengan banjir, ditenggelami air, dimasukkan air dalam rumah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hujan tiba-tiba tanpa henti dilangkaui kemarin, dan hari ini alhamdulillah cuaca kembali ceria. Ini kekuasaan Allah. Banjir ni dia bukan tunggu musim tengkujuh. Musibah bencana alam ni senantiasa ada. Apa tujuan dia? Untuk senantiasa manusia ingat yang berlaku itu adalah urusan dan pentadbiran Allah. Apa tujuan dia? Untuk kita mengingati Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Jangan lupa kita ni milik Allah, mai sebab Allah, dan kita kena kembali kepada Allah, bertanggungjawab untuk menjadi hamba Allah. Ni lupa, dia kerja duk makan. Tak boleh nak makan, tak ada masalah. Macam kita malam ni ada makan-makan, ada tak ada masalah. Makan biasa, manusia hidup kena makan, tetapi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ni hidup untuk makan. Dia sebenarnya makan tu hanya untuk hidup, ya, ala kadar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kematian itu dapat mendatangi kita sewaktu-waktu dan tidak pilih kasih. Mati di umur tua, mati sewaktu masih kanak-kanak, mati di waktu muda remaja, mati di rumah, mati dalam lautan, mati dalam kapal, mati di manapun, dan siapa yang tahu. Ringkasnya, agar jangan sampai ada sesuatu penyesalan dalam kalbu kita setelah kita meninggal dunia nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tahu ni, seandainya kita berani untuk hidup di atas muka dunia, maka kita wajib untuk berani mati bila sampai masa dan ketika dia. Sebab kita tahu kita masih hidup, dan orang yang hidup, makhluk yang hidup, wajib akan berhadapan dengan kematian. Kenapa hang berani hidup tapi hang takut mati? Bagi orang yang memang dah bersiap siaga untuk mati, dia tidak takut, dan dia menantikan kematian, sebab kematian itu menjanjikan rehat untuk dia. Kematian menjanjikan kelapangan untuk dia. Kematian menjadikan kenikmatan ambang akhirat untuk dia. Tetapi dengan syarat, dia mesti bersedia untuk berhadapan dengan kematian tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang muda, hukum alam kata lambat lagi nak mati. Don't worry, jangan main lagi surau Taman Langkawi ni, sebab hampa muda. Hukum alam kata hampa lambat lagi nak mati, tetapi hukum Allah kata muda pun boleh mati. Sebab itulah setiap inci hidup kita, setiap saat masa yang Allah bagi, maka muda ke tua ke, dia akan manfaat masa dia untuk mencari keredaan Allah, agar mendapat rahmat Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Tapi yang jadi masalah, makalah hang tua pun, yang hukum alam kata hang dekat nak mati, hukum Allah lagi lah bila-bila masa boleh mati. Pasal tua, aku tak tua lagi, hampa lah, aku baru 49. Tapi boleh dikategorikan sebagai nak masuk tua lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umur 45 sampai 63. Kalau nak comel lagi umur 40. Itu kira kategori tua dah tu. Kategori penyakit yang mudah hinggap. 40 sampai 63 tua. 63 sampai qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa dia? Tua bangkok. Haram Ustaz ni kata kat kami tak. Bayi baru lahir sampai di usia 2 tahun. Bayi 2 tahun peluk siapa? Cium siapa 2 tahun? Kita kalau jadi budak-budak lah, ya Allah kau seronok lagi kau nak angkat cium. Tua-tua siapa tak cium kita? Betul? Udah jadi budak-budak ni seronok lagi kau ni angkat cium, kau ni angkat cium. Kita duduk seronok orang cium kita tu syok. Kanak-kanak umur 2 tahun sampai 12.
Remaja 13 sampai 25. Pemudi 25 sampai 40. 40 sampai 63. Tua. 64 sampai mampu. Tua bangkok. Takkan hang tak sedang hang dapat bonus daripada Allah, sedangkan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat usia 63 tahun. Kita ni dapat banyak ni, bukan 63, 73, 10 tahun lebih daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat? Sepinjam kata-kata seorang ustaz tu kata apa? Seandainya umur kita 60, kita tak berkawan dengan masjid dan surau, kita berkawan dengan siapa? Seandainya umur kita 70, bonus yang Allah bagi kepada kita lebih daripada apa yang Allah bagi kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umur 70 tu. Kalau hang tak berkawan dengan masjid, hang tak berkawan dengan surau Taman Langkawi, hang berkawan dengan siapa? Boleh jadi. Tu kita kata. Yang lagi cerai, nampak cerai, umur 80 ni, tak kawan lagi dengan masjid, tak kawan lagi dengan surau Taman Langkawi. Ni dia pergi mana ni? Dia berkawan dengan siapa ni? Kau kawan dengan kedai siang lah. Ni berlaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Fahimu ala majid. Sabar saya nak habis dah. Tahan telinga ya. 8.20 lebih. Orang sana 8.20 berhenti. Apa ya? Ram datang ni mai awal, orang tit mai tajuk, orang tit awal. Ada. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ringkasnya, agar jangan sampai ada sesuatu penyesalan dalam kalbu kita setelah kita meninggal dunia nanti, marilah kita perhatikan, kita amalkan dan kita rebutkan 5 perkara sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla shughlika, wa hayataka qabla mautika." Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, iaitu masa mudamu sebelum datang masa tua. Kita ni alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah, berbagai-bagai alam kita lalui, daripada lagu 80-an, lagu 90-an, berlari berkejar. Tu 80-an tu, 70-an kan, 60. Oh Fatimah, bini dia Minah, dia bini lagu Fatimah, mak bini tak marah. Ada. Oh Fatimah, 60-an, berlari di tanah gersam. Tu 80-an, 80-an kan. Lepas tu dia main lagi, seperti mimpi perkenalan itu cuma seketika. Tu Sembilan lah pun dah lagi. Awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Awak apa kabar? Awak apa kabar? Lah dah lagi. Maknanya apa dia? Kita ni dapat memiliki kenikmatan daripada kita main rumah, main masak-masak, daripada kita terbiu buah muyu orang tak minta, sampai kita main di alam yang kita sendiri pun tak pernah guna telefon, nak WhatsApp, nak Facebook, nak Telegram, nak macam-macam. Benda ni kita lalui. Nah bahawa kita melalui zaman kanak-kanak, kita melalui zaman remaja, kita melalui zaman dewasa, sampai lah ni kita melalui zaman remato. Tahu remato? Inilah zaman dia. Ada budak yang meninggal dunia di usia 6 bulan, 2 tahun. Dia tak dan lagi menikmati kenikmatan dunia. Tetapi sekurang-kurangnya insya-Allah mereka dijamin untuk menikmati kenikmatan akhirat yang di syurga.
Kita ni yang menikmati kenikmatan dunia daripada satu fasa ke satu fasa, daripada satu ke fasa ke satu fasa, sampai lah ni fasa tua dah. Kenapa kita tidak ambil peluang untuk kita jadi muda? Solat yang sempurna rokok dia, solat yang sempurna sujud dia, waktu muda kita tak sembahyang. Kenapa kita tak ambil peluang waktu muda yang kita boleh berjalan main surau, tak ada masalah, tak penat, tak lelah, main masjid lama mana pun tak ada masalah, tengok Quran mata segar bugar sebab muda. Pasal apa tak tengok Quran? Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad. Main umur tua barulah nak tengok Quran. Sampai hari itu alam apa tuan? Saya tak tanya alam tarokat ke alam nasrah ni. Nak gaya sudah. Tu nasihat baik tuan tak apa. Alam ara'ait. Mana ada alam ara'ait? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah ambil masa. Alhamdulillah lah, walaupun tua ni sedang nak semayang. Alhamdulillah, walaupun tua sedang nak baca Quran. Alhamdulillah. Dia tak malu mengaji Iqra. Ada dekat saya yang ramai mengaji Iqra, orang tua-tua. Alhamdulillah. Sejak dia tak boleh Quran sampai boleh Iqra, sampai boleh baca Quran. Alhamdulillah. Daripada dulu dia main kat kita bismillah sedap. Dia main kita mula-mula dulu ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia berhenti belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ataba. Allahumma salli ala sayyidina. Aku ingat dia ni pandai. Dia ni pandai baca Quran ni. Dia ni aku ingat dia ni pandai baca Quran ni. Aku teruja, makcik tak hidup main kat aku dah. Dia boleh baca Quran. Tak hidup main kat aku kata, malu dia. Tak hidup main lah, makcik baca sedap daripada saya orang. Mana sedap? Dia berhenti semua cukup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia berhenti lah. Macam tilawah tu ya. Tiba-tiba abata ta'asa padam. Tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa lama mengaji. Ni sampai tua bangka sembahyang haram dah. Ada jaminan hang hidup berapa tahun lagi kakak? Tua bangka tak pernah baca Quran lagi. Ada jaminan hang nak duduk sampai bila? Tua bangka tak pernah puasa Ramadan berapa kali mai dah Ramadan, tak pernah lagi puasa sekali pun hang duk ingat nak mai lagi ke Ramadan kan yang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita duduk sembahyang ni, walaupun kita sembahyang mai sekali kita sembahyang tak larat dah. Tapi baiklah, walaupun aku sembahyang sambil duduk, walaupun aku dah tak rasa nikmat sujud, tetapi aku dah lama dah rasa nikmat sujud. Cuma hari ni Allah uji aku tak mampu sujud sebab kekangan sakit tak sihat. Namun aku tidak sama sekali meninggalkan solat. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tu kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kesihatanmu sebelum datang masa sakitmu. Alhamdulillah. Yang dok boleh sembahyang sebab sihat, tetapi belum ada jaminan kita ni andai kata Allah uji tak sihat, mampu tak untuk mendirikan solat. Ada tak kemampuan untuk kita heret botol air yang orang tambah dalam badan kita untuk pergi cari bilik sembahyang? Ada tak kemampuan kepada kita untuk sembahyang atas katil? Adakah kemampuan kita Allah bagi semacam itu walau keadaan kita sakit, sedangkan lah ni kita sihat, kita rasa boleh sembahyang? Berapa ramai yang Allah bagi dia kesihatan segar bugar tapi dia tak sembahyang? Wa'iyyazubillah, kita bimbang ketika mana dia sakit dia tetap tidak mengingati Allah, dan ketika mana dia sakaratul maut dia juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sebut kalam la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu dia. Selagi engkau kaya sebelum datang masa miskinmu. Jadi jangan kaya masalah juga kadang-kadang. Dia buka telefon sebab apa? Sila matikan telefon anda ketika mana mendirikan salat.
ataupun sekurang-kurangnya sila silentkan telefon anda ketika mana anda salat, kerana salat itu lebih utama daripada telefon. Hebat. Tapi dia kata, ustaz, kalau saya matikan telefon, saya mungkin rugi 50,000, malah 100-an ribu. Dia membuka telefon, silent telefon nak semayang tu silent, kadih belah tu. Kita tak payah tengok. Kalau kita silent duduk belah tu, kita duduk baca apa, kan bunyi lah. Bukan payah. Tak lama pun ibu-ibu bunyi dah. Selama ni dia berbuh 3 kali mati dah. Ni banyak kali tak mati-mati. Dia kata kemasan tu hampa buat bagi lama, natang tu susah mati. Buh bagi lama. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bila dia kata, ustaz, kalau saya tutup telefon saya rugi, orang akan telefon saya bagi kontrak baru kat saya 100,000, 200,000, nanti saya tak dapat. Telefon ni nyawa saya, telefon ni rezeki saya. Buka telefon, tak silent. Bila semayang, tengah-tengah semayang tu imam baca dah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Chalija Chalija Chalija, Mehe Pyar Mile, Mehe Pyar Mile. Tu imam dah, weh, lagu ni lagu filem ni setengah lama. Dia siapa berlakon tak kau ingat lah. Dia dengar lagu telefon kau tu, lala dia ingat baca Fatihah habis. Tak habis baca Allahu Akbar, rokok tu Fatihah tak baca habis, ganggu orang lain semayang. Jadi jangan buka telefon. Tidak penting telefon berapa 10 minit sekalipun, melainkan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa ni? Rezeki bukan telefon tu yang tentukan, tetapi rezeki kita, Allah yang kita sembah yang menentukan rezeki kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Selagi engkau menganggur, banyak waktu terluang sebelum datang masa sibuk. Ibu-ibu, bila lapang buat amalan, buat ibadat, banyak-banyak serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita disibukkan. Ibu-ibu akhir zaman, suami tak kacau, betul? Dan ibu-ibu pun tak kacau suami ibu-ibu, betul tak? Berapa patah perkataan hari ni ibu-ibu bercakap dengan suami? Itulah abang kata saya, berapa patah perkataan hari ni ibu-ibu bercakap dengan suami? Kau tak cakap langsung ni? Malah je, orang boleh tidur tak boleh lakar macam tu, lekut yang apa. Hari ni suami tak kacau isteri bila usia senja. Pasal apa tak kacau? Tak boleh pi minyak gamak, minyak cat lang, minyak cat kapok, minyak lang, minyak. Nak pi je lah, elok nak pi. Cik. Ibu-ibu, balik saat lagi ibu Baby Johnson. Tahu tak? New and trendy. Lumuk di badan. Tengok suami kita dapat aura wangi kita. Buang saat minyak gamak ni, minyak gamak dulu letak macam beluk lincin. Laki pegang tak lekah. Bukan ibu-ibu di Taman Langkawi lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak sibuk tapi tak baca Quran. Kita tak sibuk tapi tak pernah tambah semayang. Hanya semayang waktu ya. Tak semayang sunat rawatib, tak semayang sunat tahajud. Kita tak sibuk. Tetapi hari ni akhir zaman, ibu-ibu di usia senja disibukkan oleh anak dia sendiri. Tak sibuk sebab ayam kopi. Berapa ramai suami yang isteri dia bancuh dengan dia bancuh sendiri. Hampa, aku muda lagi, bini aku telah bancuh kat aku. Bini bancuh ke bancuh sendiri? Kadang-kadang pergi merata banyak. Kopi langsung kedai ni. Sekali pergi pula kedai ni pula kopi merata bancuh kopi kat dia. Betul. Bini tak bancuh, sedihnya. Aku bini bancuh, bukan nak bangga lah, tapi bini aku bancuh kopi kat aku. Tak ada minta, dia mai lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu di usia senja, ibu-ibu tak dikacau oleh suami, betul?
Cubalah bagi sibuk masa untuk suami. Biar suami kacau, kita banyak pahala hujung senja ni biar dapat banyak, sebab berbakti pada suami. Tapi ibu-ibu bila suami tak kacau, Adam datang baru kacau. Siapa? Anak hantar cucu. Ibu-ibu, ayah-ayah suka anak dengan cucu balik mai rumah kita sesekali ke, ataupun ibu ayah suka cucu duk rumah kita terus? Mana? Mana lebih syok? Mana lebih rasa aura kasih sayang bila cucu sesekali balik ke, ataupun cucu duk terus dengan kita? Sampai nak baca Quran pun tak ada, sampai nak mayang pun tak ada. Jangan sampai kita masa lapang banyak tak beribadah kepada Allah, tiba-tiba Allah uji kita sibuk dengan cucu ya. Jadi tak semayang, nak main ngaji tak dan, nak baca Quran tak dan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Padam berita. Alladzi khalaqal mauta. Pi buat susu dak penuh pula. Mana dia nombor 5. Kelabu botol. Cucu dah kaya. Dia takut salah susu sebab hari tu anak dia marah dia dah. Mak, jangan lebih susu. Sebab kemarin mak lebih susu kat anak kami lah. Anak kami sakit perut. Kami tak lena, laki kami tak lena. Lain kali mak, dia berkata, lain kali dia mak. Dia pesan kat mak dia, lain kali mak susu 4. Ayat 6. Mak hentam susu 6. Ayat 4. Cirik pula tu. Ni zaman dah. Berlaku dah. Ini yang dikatakan si tanggang moden. Memerah keringat ibu di usia senja untuk kepentingan mereka. Tak payah bayar sekupang pun kat mak pak mereka. Semata-mata bela anak mereka. Bukan nak marah. Tapi betul tak kita buat ni? Kalau nak kena bayar dekat orang lain, bela anak kita sebulan 400. Tapi sebab mak kita bela dia, tak ada salah bagi mak kita bela, tak ada salah. Bayarlah dia kat dia. Bagilah dia kat dia bulan-bulan. Tapi kita ni sama cucu punya pasal, cucu. Quran tinggal dah. Cucu. Semayang sunat tinggal dah. Cucu. Bermesra dengan suami tinggal dah. Sedangkan kita di usia senja. Sebab itulah kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga waktu lapang sebelum datang waktu sibuk. Yang terakhir kata Nabi, hadis dari Imam Al-Baihaqi, selagi engkau masih hidup sebelum datangnya kematian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Al-Hasan berkata dalam salah satu nasihatnya, ayo segera. Sebab segala sesuatu itu tergantung dari nafasmu sahaja. Dan jikalau ia telah diputuskan, terputuslah pula segala amalmu. Seandainya demikian amalan, mana lagi yang akan engkau pergunakan untuk bertakharub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata begitu. Cepat, jangan bertangguh, bersegeralah. Cepat, jangan bertangguh, bersegeralah. Cepat, jangan bertangguh, bersegeralah. Bersegera apa ni? Bersegera untuk mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Pasal apa? Sebab nafas yang hembus, oksigen, karbon dioksida yang hembus, oksigen yang tarik buat masuk, selagi mana mereka ni berada di lubang hidungan, maka selagi itulah tubuh badan hang mampu bergerak. Menggunalah tubuh badan untuk bergerak itu dalam mencari ketaatan keredaan Allah Subhanahu wa taala sebelum dihentikan nafas hang dan dibekukan tubuh badan hang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum nafas kita berhenti, berusahalah dengan semampu daya kita minta kekuatan kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, mencari jalan macam mana nak mendekatkan diri pada Allah. Apa benda yang Allah suka kita kena buat.
Dan apabila benda tu yang Allah benci, jangan kita buat, sebab mengundang kemarahan Allah, menjadikan Allah jauh daripada kita. Selagi mana ada nyawa di dua lubang hidung kita, maka mampu untuk tubuh badan kita bergerak. Tetapi seandainya nafas tidak lagi keluar daripada dua lubang hidung kita, maka waktu tu jasad kita terbujur kaku, beku, sejuk, menandakan kita tidak ada daya upaya, melainkan kita dikembalikan kepada Allah. Sudi tak kita kembali kepada Allah, sedangkan Allah bagi kenikmatan hidup hampir 60 tahun? Sudi tak kita balik kepada Allah, sedangkan Allah bagi kenikmatan hidup kepada kita 70 tahun, 80 tahun? Tiba-tiba kita mempersia-siakan kenikmatan hidup tersebut. Dan bila kita pergi meninggalkan dunia ini untuk bertemu dengan Allah, yang kita bawa bersama-sama kita adalah kemungkaran, kemurkaan, celaan, laknat Allah kepada kita. Sedangkan ruang masa yang banyak Allah bagi untuk beribadah, bertakharub, mendekatkan diri kepada Allah, kita mempersia-siakan kehidupan kerana hubbu dunia, cinta dan kasih kepada dunia yang melampaui batas, dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Yang Allah sebut, syaitan itu musuh kamu yang paling nyata. Boleh faham tak? Jelas tak? Ibu, boleh? Sebab itulah saya suka main surah Tamal Langkawi sekali saja sebulan. Betul? Sebab surah Tamal Langkawi walaupun sekali sebulan, cepat faham. Tidak pernah berlaku di surah-surah lain kefahaman yang begitu pantas sebagaimana kefahaman orang Tamal Langkawi. Tetapi pada masa yang sama, orang Tamal Langkawi jugalah sepantasnya melupakan apa yang diberitahu. Cepat ingat, cepat lupa. Tak? Cuma jangan lupa nama suami sudah. Jangan lupa tarikh lahir suami. Walaupun kadang-kadang suami banyak lupa tarikh lahir isteri. Dia Paman, tarikh lahir bila? Tarikh lahir tak nak ingat. Kan lah tak nak cari lama, tanya kau yang tahu. Tu hebatnya isteri. Dia boleh ingat tarikh lahir suami. Suami tanya tarikh lahir bini dia, padahal kita tarikh lahir dia sendiri boleh lupa. Allahu Akbar. Tu yang ramai suami-suami yang lupa. Kata malam ni ada kuliah, pelupa. Kau jantan lupa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Last untuk malam ni, sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berkerjalah untuk mencari keduniaan seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam tak larang hang nak cari kaya-raya. Sekurang-kurangnya orang Islam yang kaya boleh membantu orang Islam yang lain yang diuji oleh Allah kemiskinan, kefakiran, keluar daripada mereka itu kemiskinan dan kefakiran, lalu mereka dihidupkan dengan selesa, tenang, kerana ramai orang Islam yang kaya membantu orang Islam yang miskin. Bila orang miskin dah tak ada, hidup sederhana, ada ruang untuk mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam tak larang. Islam tak pernah cemburu dengan rumah sewa 5-16 pintu. Islam tak pernah cemburu dengan kereta berpuluh-puluh biji, harga ratusan ribu. Islam tak pernah marah. Dan Islam tak pernah cemburu. Malah Islam suka orang Islam kaya. Dengan syarat jalan harta itu betul. Dan jangan melihat kekayaan kita hanya untuk kita, tetapi melihat kekayaan kita untuk orang yang memerlukan. Tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pulun buat amalan, pulun buat ibadat, seumpama kita akan mati esok hari. Kita tak pernah rasa cukup amalan yang kita buat. Tak akan rasa cukup amalan yang kita buat. Walaupun kita sembahyang tak tinggal, kita rasa tak pernah cukup. Walaupun kita puasa tak pernah tinggal, Isnin Khamis kita tak pernah rasa cukup. Walaupun kita baca Quran kadang-kadang sebulan khatam, kita tak pernah rasa cukup. Walaupun lidah kita senantiasa fasih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim, kita tak pernah rasa cukup. Sebab
Kita tak tahu berapa jumlah amalan yang boleh mencukupi kita untuk kita selesa di hari akhirat. Jadi kita want to tanya dulu. InsyaAllah next time I come back, you don't worry, I sambung. You know, I promise. I don't mungkir janji. Nampak? Itu kata hati dah. Itu kata hati dah. Kita akan sambung lagi pada bulan sebelah, insyaAllah. Tajuk yang baru, Al-Maut, ataupun kematian. Apakah itu mati? Kita akan bagi tahu apa dia mati. Jadi kita berhenti tanya dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa, datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya minta banyak-banyak. Wallahu alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa yusallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, wahai Tuhan kami, di kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami ini, ya Allah, Engkau berilah kepada kami juga kekuatan untuk kami senantiasa melakukan amal ibadah kepada-Mu semampu daya kami, ya Allah, agar kami mencari keredaan rahmat dan pengampunan-Mu di dunia, supaya kami dapat rahmat dan kasih sayang-Mu ketika kami kembali kepada-Mu di hari akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Zal Jalal Ikram, Engkau berilah kepada kami benteng yang kukuh, agar kami tidak tertipu dengan tipu daya syaitan musuh kami yang paling nyata, agar kami tidak tertipu dengan hubbu dunia, cinta dunia yang melampaui batas, agar kami tidak tertipu dengan hawa nafsu yang merosakkan diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, seandainya satu hari nanti akan tiba hari kematian kami, ya Allah, janganlah sekali-kali Engkau matikan kami melainkan mati dalam husnul khatimah, mati di penghujungnya melakukan amal saleh kepada-Mu, ya Allah, dan mati dalam keadaan kami sempat bertaubat atas dosa-dosa kami, ya Allah, dan mati dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah Engkau matikan kami dalam su'il khatimah, mati di penghujungnya melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada-Mu, sedangkan kami tidak sempat bertaubat atas dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar.